Selamat malam dan salam sejahtera. Pilihan Raya Umum ke-15 bersediakah Malaysia? Sejak kebelakangan ini kita melihat berita ataupun khabar tentang Pilihan Raya Umum ke-15 berlegar di setiap ruang. Adakah ini kerana pembentukan kerajaan baru Perikatan Nasional sejak 1 Mac 2020 ataupun mood rakyat sendiri mahu meraihkan proses pendemokrasian yang kita telah raikan selama hampir 14 pilihan raya yang telah kita lalui. Pilihan Raya ke-15 dijangka diadakan pada bila-bila masa mengikut tafsiran pelbagai pihak, tapi adakah Malaysia sudah bersedia? Adakah ini merupakan salah satu tafsiran yang diberikan ke atas permainan persepsi yang pernah kita lihat di dalam pilihan raya sebelum ini? Adakah ini juga merupakan persiapan parti politik berdasarkan pada pengalaman mereka, track record mereka, penjenamaan yang dilakukan oleh mereka? Adakah ini juga akan melihat kepada pemilihan calon pada masa segera? Adakah kita juga akan melihat fitnah, tomahan, simpati, mengaibkan pemimpin berlaku sekali lagi dalam konteks pendemokrasian yang telah kita lihat sepanjang 14 pilihan raya di Malaysia? Kalau kita perhatikan secara keseluruhannya, proses pendemokrasian sering kita raikan, rakyat diberikan peluang untuk memberikan mandat kepada kepimpinan dan juga parti politik yang mereka rasakan perlu mentadbir urus negara ini. Pada tahun 2018, Barisan Nasional tewas dan ketika itu pemimpin yang mengetuai jentera Barisan Nasional, pengerusinya adalah bekas Perdana Menteri dan juga bekas pengerusi Barisan Nasional yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Razak, yang ketika itu ramai jangkakan karier politik beliau akan berakhir di situ. Tapi apa yang berlaku selepas itu adalah satu sejarah baru. Kita melihat wujudnya satu turning point, penjenamaan ke atas bosku telah membawa kepada kadar populariti yang terus meningkat sehingga ke hari ini. Dalam konteks ketokohan politik hari ini, beliau dilihat antara tokoh yang paling popular jika dirujuk dan jika dibandingkan dengan beberapa pimpinan lain. Inilah sejarah baru yang sedang berlaku dalam konteks negara kita. Saya Siva Murugan Pandian yang menjadi host untuk siaran ini buat kali pertamanya bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini merupakan satu tumbuhan eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, bekas Perdana Menteri dan juga ahli Parlimen Pekan Pahang. Ya, terima kasih Siva dan saya Azmi Hassan. Kali terakhir kami berdua bergading menembual Datuk Seri adalah 2 tahun lepas, dan pada ketika itu senario politik adalah begitu berbeza sekali. Dan seperti kata Prof Siva tadi, saya memang tengah mencari-cari, tengah belajar bagaimana 2 tahun lepas Datuk Seri yang dikatakan hampir pupus dalam dunia politik, tapi hari ini jauh berbeza. Jadi kami berdua amat hargai kehadiran Datuk Seri kerana Datuk Seri punya pengalaman yang begitu luas dalam sepak terjang politik, dan pada hari ini bermacam-macam. Kami sebagai panelis pun juga dikatakan keliru dengan apa yang berlaku. Apa yang berlaku hari ini adalah berbeza dengan esoknya. Siva. Ya, Datuk Seri, kita mulakan terus. Kita lihat kemenangan di Chini telah memberikan satu majoriti yang besar. Tidak disangka mencapai 12,650. Kita lihat peratusan keluar meningkat 73%. Ketika krisis COVID-19, ramai jangkakan pengundi tidak mahu keluar selesa dengan keadaan. Kita juga melihat wujud isu tentang calon di mana dikatakan wujud isu dalaman. Malahan malam terakhir ketika saya melakukan kerja lapangan dikatakan apakah pengundi luar akan hadir atau tidak. Tapi Datuk Seri dengan tenang menangani isu-isu ini. Apakah bentuk pendekatan yang telah Datuk Seri gunakan sehingga Chini itu boleh kita jadikan satu template baru untuk jadikan sebagai rujukan kepada pilihan raya umum yang mungkin diadakan pada bila-bila masa? Datuk Seri. Saya lihat bahawa Alhamdulillah kita telah buat sesuatu penilaian yang tepat. Maknanya strategi politik kita untuk khusus untuk DUN sini telah memperoleh kejayaan, di mana pada peringkat awal memang kita sasarkan majoriti dalam lingkungan 10,000 ke atas. Alhamdulillah kita dapat 12,650 dalam keadaan yang belum pernah dilalui oleh negara kita. Sekatan-sekatan yang perlu dikenakan kerana krisis COVID-19. Namun dalam suasana tersebut kita telah mencapai
keluar mengundi 73.7%, iaitu satu tahap yang tinggi, walaupun tidak ada COVID dalam PRK yang lain, ada yang lebih rendah daripada itu, ada dalam lingkungan 60% saja. Tapi ini menunjukkan bahawa kita telah menimbulkan satu keadaan di mana pengundi-pengundi ingin balik, terutama pengundi luar balik mengundi, di mana walaupun kita sasarkan lebih kurang 5,000 lebih saja pengundi luar akan balik, tapi apa yang kita dapati pada hari mengundi, lebih kurang 2,500 tambahan balik, dan kebanyakan mereka yang balik ni belum tak masuk dalam senarai, tapi mereka balik. Ini satu perkembangan yang agak begitu menggalakkan. Selain daripada itu, kita telah memilih seorang calon, sebab saya tahu bahawa berdasarkan pada pengalaman saya, kalau PRK fokus tu kurang pada isu nasional tapi lebih pada isu tempatan, khususnya soal calon. Jadi calon tu akan diteliti daripada segenap aspek, buruk baik, kelemahan, kekuatan, dan kalau tak ada isu pun akan diadakan isu macam-macam. Jadi saya punya kriteria memilih calon tu, calon yang tak bawa banyak masalah, ataupun the most acceptable, boleh penerimaan yang menyeluruh, yang terbaik dari sudut itu. Jadi dan kita pun ambil kira ada satu perkembangan di mana khususnya dalam rancangan Felda ni, bahawa generasi kedua ni ingin melihat seorang daripada golongan mereka tampil ke hadapan. Mereka sudah sampai pada masanya. Jadi kalau kita tak pilih seorang daripada generasi kedua, mungkin mereka tidak akan balik mengundi, ataupun orang tempatan pun tak akan mengundi. Jadi ini saya lihat memang ada unsur-unsur tu. Saya dah dengar dia punya di hujung telinga saya. Jadi sebab itulah antara sebab kita memilih saudara Muhammad Syarim, yang umurnya dalam 41 tahun, aktif dalam pemuda, ketua pemuda cawangan, AJK bahagian Pekan, dan juga pengurusi Majlis Belia Felda wilayah Kuantan. Maknanya dia lihat sebagai mewakili generasi baru, tetapi dia diterima oleh generasi pertama juga. Sebab dia ada kelebihan, dia pembantu kepada arwah Datuk Bakar Harun. Jadi dia kenal selok-belok politik sana, watak-watak dalam kawasan Don Ceni, dia kenal. Jadi tidak timbul bahawa dia ni tiba-tiba muncul. Tidak, dia orang yang terkenal lah, boleh kata, di kalangan pengundi-pengundi di kawasan Don Ceni. Datuk Seri, ada yang mendakwa kemenangan di Cini itu adalah di bawah label Perikatan Nasional. Tapi bagi saya, sebagai pemerhati dari luar, saya melihat Perikatan Nasional tidak banyak memainkan peranan. Cuma ianya menggunakan jenama Barisan Nasional, ataupun lebih tepat lagi Muafakat Nasional. Jadi adakah Datuk Seri bersetuju dengan apa yang saya lihat itu? Bukannya Perikatan Nasional tapi Barisan Nasional? Ya, walaupun ada juga impak positif Perikatan Nasional, sebab dari segi kerajaan, bila kita sebahagian daripada kerajaan, kita boleh menyelesaikan banyak masalah on the spot dengan segeranya. Misalnya masalah air untuk Don Ceni telah selesai on the spot dengan tambahan peruntukan. Jadi dengan terbentuknya kerajaan PN, membolehkan BN dan jentera kita menangani apa-apa isu dengan segera. Seperti mana saya katakan, kelulusan on the spot kita berikan. Ini menambahkan keyakinan pengundi, ya, satu. Tapi yang lebih pada itu, maknanya BN merupakan jenama dan logo yang masih produk yang masih popular, masih dekat di hati rakyat. Tambah lagi kalau kita bertanding atas tiket Muafakat Nasional,
ambil contohlah, katalah cara kasarnya kita lihat macam Don Cini, UMNO ada dalam sokongan dalam 60% katanya, cara kasar, dan PAS ada dalam 30%. Jadi kalau kita combine dua-dua ni, dia di 90%. Yang ada yang tinggal cuma dalam ialah tak sampai 10% pun yang tak terima sama ada PAS ataupun UMNO. Jadi maknanya kekuatan dari segi, kalau kita kata democracy is a game of numbers, orang kata jadi maknanya UMNO 60%, PAS 30%, we have the numbers. Jadi itu asasnya. Tapi saya tak boleh nafikan dengan bahawa terbentuknya kerajaan Perikatan Nasional ini memberi impak juga dari segi membolehkan kita menyelesaikan beberapa isu tempatan. Tapi Datuk Seri, daripada BN kepada MN, Muafakat Nasional, kemudian PN, Perikatan Nasional, bermakna adakah pengundi tega yang setia pada parti BN selama ini bersedia untuk menukar naratif mereka daripada Muafakat Nasional? Mungkin selepas kita lihat apa yang berlaku pada tahun 2018, telah diperkukuhkan hubungan di antara UMNO PAS. Itu saya rasa satu proses yang panjang. Hasilnya kita dah lihat di Semengih, di Tanjung Piai, di Kemanis dan kemudian di Chini. Adakah jika sekiranya Perikatan Nasional itu masih mahu dibawa, apakah pengundi yang setia pada Barisan Nasional ini bersedia dengan logo baru pada Perikatan Nasional? Kalau dalam masa yang pendek ni, saya rasa masih amat sukar. Kalau kita lihat dari segi advantage memang pada BN dan Muafakat Nasional dalam jangka pendek, ya. Dan keserasian pengundi lebih pada BN dan Muafakat Nasional, terutama sekali di kawasan luar bandar ataupun the Malay Heartland. Itu satu kenyataan yang sukar ditolak lah. Itu hakikatnya. Namun Perikatan Nasional ni adalah satu yang baru lagi, masih lagi tertanya-tanya di kalangan pengundi lah. Apakah sebenarnya hala tujunya, bagaimana dia boleh dipersesuaikan dengan BN, dengan MN, terutama sekali pembahagian kursi. Ini saya lihat sebagai satu yang agak sulit lah dalam penentuan, sebab akhirnya apakah formula yang kita buat, dia bergantung pada pembahagian kursi. Betul. Ya. Saya setuju, pembagian kursi akan menjadi masalah utama dalam hal ini. Kalau kita ikut pada PRK 5 yang lepas, tak ada masalah antara Muafakat Nasional kerana ada benchmark PRU 14. Kalau PAS bertanding, UMNO Barisan Nasional bertanding, siapakah yang mendapat undi yang lebih. Tapi dalam hal Perikatan Nasional, dia berkecamuk sikit sebab masuk splinter PKR, Datuk Seri Azmin, ada PPBM, dan juga ada dikatakan bekas-bekas UMNO yang telah keluar daripada UMNO. Jadi itu menjadi masalah. Adakah pembagian kursi ini akan menjadi titik tolak sama ada ataupun tidaknya PN menjelang PRU 15? Ya, saya ingat inilah paling besar, yang paling mencabar sekali. Sebab tu kalau dasarkan pada Muafakat Nasional, dia lebih mudah lagi dilihat untuk dilakukan pembahagian kursi. Bukan saja dalam konteks PRU 14, tapi ada juga negeri-negeri di mana mungkin PRU 14 ni bukan satu benchmark, tapi mungkin kena ambil lebih lama lagi perspektif dari segi sejarah. Sebab ada negeri itu dia bertukar sekali UMNO, dua kali UMNO, sekali PAS, dua kali UMNO, sekali PAS. Jadi macam itu dia memerlukan model yang agak berlainan sikit lah dalam penentuan pembahagian kursi. Namun belum ada lagi sesuatu yang boleh dikatakan formula yang boleh memberi kepuasan pada semua pihak pada masa inilah, walaupun usaha sedang berjalan. Bagaimana dengan Barisan Nasional, Datuk Seri? Kita lihat parti komponen yang lain seperti MCA, MIC,
dan mungkin akan ada parti-parti yang menjadi mesra kepada Barisan Nasional. Bagaimana kedudukan mereka dalam konteks Muafakat Nasional walaupun mereka juga terlibat dalam memeterai perjanjian MOU tahun lepas ketika pengagihan kerusi ini? Apakah kita akan masih menggunakan formula lama pada tahun 2018 ataupun 2013 ataupun akan ada satu formula baru? Kerana banyak diperkatakan bahawa akan dilakukan mengikut komposisi etnik, kaum dan sebagainya. Apakah itu akan muncul semula dalam konteks ini? Barangkali kita perlu kepada formula baru, percaturan semula, sebab dinamik politik tu berubah, ya, sentimen berubah, komposisi kaum berubah. Jadi kalau kita gunakan berdasarkan pada PRU 14, mungkin dia tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi itu sebab tu kita kena fikir balik parti mana yang paling sesuai, memberi peluang yang paling tinggi sekali untuk memenangi sesuatu kursi itu. Yalah, BN selalunya bargain, negotiate BN, and you have someone to mediate. Dalam konteks ni kita juga mahu melihat di manakah masa depan BN selepas ini bila ada Muafakat Nasional, dan jika sekiranya Perikatan Nasional mahu terus diangkat ke atas, apakah Barisan Nasional akan berkompromi dan berkorban? Dalam konteks ini siapakah yang perlu berkorban, siapakah yang perlu berkompromi akan menjadi satu agenda besar, kerana saya percaya PAS memang sudah jelas kerusi yang mahu mereka tandangi mungkin tidak akan mengganggu kursi-kursi UMNO ataupun kursi yang telah BN kuasai selama ini, tapi sudah pasti akan wujud pertembungan dalam BN sendiri dan juga dengan bersatu satu komposisi yang ataupun entiti baru. Siapa yang perlu berkorban dan siapa yang perlu berkompromi? Ini yang saya kata yang rumit, yang belum kita dapat satu formula yang tuntas. Memerlukan masa dan boleh dikatakan semua pihak tak akan dapat apa yang mereka nak. Dia mesti, kalau kompromi ini semua kena kompromi. Tapi soalnya sama ada kompromi di kalangan pimpinan atas satu, kompromi yang boleh diterima di peringkat bawah. Itu yang kita kena fikir, sebab di bawah ni dalam keadaan hari ini mereka bertegas. Mereka nak kehendak mereka tu diterima. Kalau tidak mungkin ada calon bebas dan sebagainya. Jadi formula tu tidak semudahnya. Maknanya bukan saja persefahaman di peringkat atasan, pimpinan atasan, tapi dia mesti reflect, dia mesti mencerminkan apa yang kita putuskan di atas boleh diterima di peringkat bawah. Ya, itu masalahnya Datuk Seri. Apa yang diperkatakan oleh pemimpin tidak mencerminkan kehendak yang di bawah itu. Kenapa saya berkata demikian adalah terdapat pencanggahan maklumat ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin UMNO sendiri mengenai kepimpinan siapakah Perdana Menteri, mengenai bilakah pilihan raya yang sepatutnya dia akan lakukan. Kerana bagi saya, kerajaan yang ada pada hari ini mempunyai manfaat, advantage jikalau pilihan raya diadakan pada hari ini. Sebab itu kerajaan PAP Singapura memanggil pilihan raya lebih awal. Jadi saya sebagai orang luar tak nampak dalam Perikatan Nasional ada satu suara dalam panggilan pilihan raya PRU 15 ini. Ya, kita kena memikir sesuatu di mana keadaan tu memihak pada Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Tapi sekarang ni pokoknya kita kena putuskan sama ada dia akan jadi BN ataupun MN plus ataupun semua letak bawah PN. Ini pun belum dimuktamadkan pada hakikatnya. Jadi apa je kita setuju, belum sampai penerimaan oleh parti. Jadi kalau kita nak membentuk satu coalition yang baru, ianya mesti diterima oleh parti masing-masing. Macam UMNO, dia kena bentangkan pada UMNO. UMNO akan bersidang bulan November ni. Sudah tentu ini akan jadi satu topik utama lah. Hala 7 kita menjelang pilihan raya yang akan datang. Itu kalau kita assume lah pilihan raya selepas November kan.
Datuk Seri, kalau kita perhatikan kebelakangan ni, populariti Datuk Seri meningkat, jauh meningkat. Dan pengalaman Datuk Seri luar biasa, telah melalui 9 pilihan raya umum yang akan datang ke 10, dan sebagaimana yang Prof Hazmi katakan tadi, bagaimana pada tahun 2018, 2020, dua sejarah yang berbeza, daripada jangkaan bahawa berakhirnya penghayatan ke atas taliah hayat sebagai seorang ahli politik, tetapi tiba-tiba muncul semula. Dan kita lihat media yang digunakan adalah media sosial. Seolah-olah media sosial itu sudah menjadi media arus perdana. Dan dalam media sosial ini juga kita lihat ramai nanti apakah yang akan dihibahkan, dikeluarkan oleh Datuk Seri. Dan kita lihat followersnya ramai, komennya banyak. Dan adakah Datuk Seri rasakan bahawa apa yang berlaku dalam media sosial, khususnya dalam konteks Facebook Datuk Seri, akan diterjemahkan dalam bentuk pengundian dalam pilihan raya akan datang? Pada umumnya boleh dikatakan bahawa sentimen netizen ni boleh dianggap sebagai mencerminkan keadaan sama ada seorang tu popular ataupun sebaliknya. Sebab bukan saja dari segi followers kita, tapi kita kena menghayati komen-komen tu mencerminkan isi hati sebenarnya rakyat. Macam saya tak pakai cyber troopers, saya tak ada cyber troopers, langsung zero. Dan saya telah menyatakan bahawa posting saya ni mesti berdasarkan pada fakta, dan saya nak posting saya becomes the gold standard. Maknanya kalau ada apa-apa isu tu, dia boleh refer, dia boleh rujuk pada posting saya, nak mendapatkan pencerahan berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Saya tidak main kasar, saya tak hentam ikut perasaan, saya tak attack peribadi. Saya kata itu gutter politics. Saya tidak buat perkara seperti itu. Saya hendak ini sebagai the absolute gold standard. Maknanya orang boleh terima inilah, melainkan mereka boleh menunjukkan fakta yang berbeza ataupun fakta yang lain yang menafikan apa yang saya konten saya tu. Tapi setakat ni alhamdulillah semua yang saya masukkan tak dapat disangkal. Tak dapat disangkal. Jadi bila tak dapat disangkal, maknanya lama kelamaan orang terima lah. Hari ni mereka terima as kalau apa-apa pun dia rujuk pada posting saya. Tak, betul. Saya akur bahawa apa yang Datuk Seri tulis itu bukan ada ghostwriter. Maknanya Datuk Seri yang tulis sendiri. Yang terbaru Prof Siva yang kata late slow sangat ni. Ya, ada jenaka di situ, tapi ada fakta-fakta yang memang betul. Yang dikatakan sebagai gold standard Datuk Seri. Tapi masalahnya saya melihat Datuk Seri berseorangan di alam siber. Pemimpin-pemimpin UMNO lain tak ada yang boleh membuat perkara yang lebih serupa. Jadi di mana masalahnya situ? Saya tak pasti, tapi saya selalu menggalakkan daripada dulu waktu saya jadi Presiden UMNO pun. Saya kata saya pernah berdiri dalam Perhimpunan Agung, saya angkat saya punya mobile phone, saya kata inilah senjata yang menentukan menang kalah kita dalam pilihan raya. Dan hari ini media sosial dah jadi arus perdana, tak dapat dinafikan. Jadi kalau siapa menguasai media sosial, dia akan menguasai hati dan fikiran rakyat. Malah dia boleh mengubah fikir public opinion pun melalui media sosial ni. Jadi sebab itulah saya menggalakkan pemimpin UMNO lebih ke hadapan dalam hal ni. Ada juga beberapa individu yang cuba, tapi belum menyeluruh lagi. Belum menyeluruh dan belum terselaras lagi. Maknanya kalau katalah seorang bawa sesuatu isu, orang lain pernah saut samalah. Dia saya gunakan analogi macam the animal kingdom. Kalau kita tengok binatang hyena ni, dia memburu sebagai satu pack. Bila dia memburu sebagai satu pack, singa pun takut. Tapi kalau dia memburu perseorangan,
mungkin dia akan tewas pada singa. Itu saya kata kalau UMNO boleh bertindak sebagai ibarat di animal kingdom, cara dia memburu, lebih hebat lagi efek kita. Tapi sayangnya lah, saya belum melihat bahawa pemimpin UMNO menggunakan media sosial itu sebagai wadah mereka, belum jadi satu pack seperti kata Datuk Seri tadi. Kalau kita perhatikan pun dulu ada sokongan dari segi cyber troopersnya. Memang media sosial itu mahu dijadikan sebagai satu alat utama, tapi tidak begitu berjaya. Tapi selepas 2018 kita lihat Datuk Seri dengan sendirinya zero cost, bergerak sendiri, seolah-olah boleh memberikan tumpuan kepada apa yang sedang berlaku. Adakah strategi ini harus diikuti oleh yang lain sebagai strategi yang boleh digunakan oleh Barisan Nasional untuk berhadapan dengan persaingan politik? Saya menukar skrip sebagai seorang pembangkang. Maknanya kalau zaman reformasi dulu, menentang berarti kita kena berguling-guling atas jalan raya. Itu zaman reformasi. Tapi penentangan saya dalam bentuk media sosial. Saya tidak melanggar apa-apa undang-undang. Saya patuh undang-undang negara, dan saya melawan pembohongan mereka, fitnah mereka, dengan memberi fakta, memberi pencerahan, penjelasan yang sebenarnya, sehingga saya mencabar mereka. Saya pernah Kit Siang cabar saya sebenarnya, dan saya terima cabaran dia untuk debat, tapi dalam masa 48 jam dia menaik diri pula. Dia yang cabar, dia menaik diri. Jadi maknanya kalau kita berani berdepan lawan mereka dengan fakta, rupanya mereka ni bukan berani, bukan cekak sangat. Kalau kita nak berhadapan dengan seorang buli, kita kena lawan baliklah. Baru kita tahu sama ada dia benar-benar ada keberanian ataupun tidak. Jadi pilihan raya akan datang, adakah pengundi akan melihat kepada rationality ataupun emosi? Sebab 2018 memang kita tahu tertumpu kepada simpati, tomahan, usaha untuk provokasi secara berlebihan, membawa kepada pembunuhan karakter, kata politik berlebihan, menyebabkan ramai pemimpin tumbang. Jadi adakah itu akan kita lihat lagi, ataupun sekarang ni Datuk Seri merasakan bahawa pengundi lebih celik dengan apa yang sedang berlaku, informasi sampai pada mereka, kalau dulu pun sampai pada mereka, tetapi ada kekangan, keterbatasan had tertentu sehingga sukar untuk mereka menerima berita yang sampai. Tapi sekarang ni adakah emosi itu kurang daripada rasional mereka? Saya lihat bahawa walaupun demokrasi yang lama macam di Amerika Syarikat ataupun di UK dan sebagainya, satu daripada hakikatnya emosi akan biasa lebih pada rationality. Ini tak dapat dinafikan. Walaupun di Amerika Syarikat kita tengok debate di sana, akhirnya mereka akan undi ikut sentimen, bukan rationality. Cuma saya harap gap antara sentiment dan rationality itu semakin dapat mengecil, kan? Dapat lebih dirapatkan dengan level kematangan, political maturity, dengan level of intellectualism dalam masyarakat kita, sebab dengan peningkatan apa yang dikatakan the thinking society, you know? Jadi kalau kita boleh mendidik masyarakat kita untuk berfikir secara lebih rasional dan sebagainya, gap tu akan dapat dikurangkan. Tapi hakikatnya dalam politik, walaupun di Amerika Syarikat, sentimen, emosi lebih kuat daripada perasaan ataupun daripada rationality. Datuk Seri, 2 hari lepas ataupun baru tak sampai 24 jam, 48 jam, salah seorang menteri dalam Perikatan Nasional dikatakan merendah-rendahkan UMNO itu sebagai sebuah parti. Bagi pemerhati daripada luar tak faham kenapa perkara ini boleh berlaku sedangkan mereka berada dalam satu komposisi organisasi yang sama. Jadi adakah perkara ini dilakukan secara tidak sengaja ataupun ada objektif tertentu kenapa kenyataan sedemikian yang sensitif dikeluarkan? Saya pun fikir tak perlu dilakukan. Sebab tu saya pernah buat posting saya. Sebab dia membakar perasaan. Dan memang
ahli UMNO cukup marah. Bukan sahaja di Sabah, tapi seluruh negara marah. Jadi ini tidak sihat sebenarnya kalau kita dalam peringkat kritikal ni kan, kita nak bentuk satu coalition baru kan. Jadi kita kena ada perasaan saling kepercayaan. Dalam politik ni yang macam saya ingat satu author yang agak famous namanya Francis Fukuyama di Amerika Syarikat. Dia gunakan trust, konsep trust. Jadi kalau dalam politik ni, kalau kita nak akhirnya buat satu formula ke apa ke, the level of trust tu mesti tinggi. Kalau dah tak ada level of trust ni, sukar bagi kita nak capai sesuatu persefahaman nanti. Adakah trust itu wujud sedemikian rupa kerana Perikatan Nasional masih longgar, ataupun hubungan di antara Bersatu dan UMNO ini masih di tahap belum mampu untuk meningkatkan tahap kepercayaan walaupun dari DNA yang sama? Dari DNA sama jadi masalah. sebab bila dia keluar pada UMNO, jadi orang UMNO pandang dia satu macam kan. Jadi dia pun pandang UMNO satu macam. Jadi ini jadi masalah untuk kita perbetulkan lah. Jadi yang saya katakan, kalau tak ada kenyataan seperti ini, boleh membantu kita untuk mencapai keputusan yang kita harapkan. Jadi bila sebenarnya Malaysia bersedia untuk pilihan raya? Kalau kita perhatikan, ialah ramai bercakap tentang pilihan raya. Kita dah lalui hampir 10 pilihan raya kecil dan sebagainya. Ada yang katakan bahawa dalam krisis COVID-19 tak boleh adakan pilihan raya, tapi Singapura buat, Korea buat, Jepun buat. Jadi adakah perlu kita menunggu sehingga tamatnya tempoh pemulihan di dalam krisis COVID-19, ataupun the feel good factor itu dah ada sehingga boleh diadakan pada bila-bila masa, ataupun Datuk Seri sendiri pun ada menyatakan bahawa buat pilihan raya untuk mendapatkan mandat? Adakah rakyat sudah bersedia? Pada saya, kesan daripada ketidakstabilan ini lebih merugikan kita. Ini yang ada setengah orang kata, pilihan raya kita belanja 600-700 juta, tapi mereka tak lihat apakah kos pada negara kalau ketidakstabilan ini berterusan. Sama ada orang akan melabur umpamanya, sama ada pasaran saham kita akan recover, akan pulih, sama ada confidence level kan. Kalau kita cakap tentang pemulihan ekonomi, it's all about the confidence level. Jadi kalau tak ada confidence level, dan ini pempunca daripada kestabilan politik. Kalau tak ada kestabilan politik, tidak menentu hala tuju, tak tentu masa depan. Orang dalam bisnes, orang yang buat decision dalam bisnes, termasuk pelabur, mereka nak certainty, ketentuan tentang dasar, tentang masa depan. Jadi kalau ada satu kerajaan yang dia lihat stabil, saya percaya pemulihan ekonomi lebih pantas lagi. Ya, cakap tentang kerajaan yang stabil, selama 3 bulan semasa era COVID-19 ini, setiap hari sidang akhbar dilakukan oleh sama ada Perdana Menteri sekali-sekala, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri, dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham. Tapi prestasi Datuk Seri Ismail Sabri dikatakan semua puas hati, thumbs up. Dan selalunya prestasi Menteri Jemaah itu dikaitkan dengan parti. Mereka tidak melihat Datuk Seri Ismail Sabri itu daripada Perikatan Nasional mewakili. Mereka melihat Datuk Seri Ismail Sabri mewakili UMNO. Jadi apa yang saya lihat adalah prestasi setiap menteri itu rakyat kaitkan dengan parti yang diwakili, bukan kerajaan. Apakah benar apa yang saya lihat di sini? Kita masih berdasarkan pada persepsi rakyat terhadap parti yang kita mewakili. Maka saya setujulah dengan Profnya pandangan tu, bahawa penampilan seseorang menteri itu, sama ada dia prestasinya baik ataupun sebaliknya, dia dikaitkan dengan parti sebenarnya. Bukan sangat dengan coalition, tapi dengan parti. Datuk Seri, kebelakangan kita lihat Datuk Seri berhadapan dengan kes-kes perbicaraan di mahkamah.
Apakah itu akan menjejaskan tumpuan Datuk Seri dalam politik? Apakah itu juga akan mempengaruhi keputusan untuk bertanding semula dalam pilihan raya akan datang? Tidak, saya boleh menguruskan diri saya lah, maknanya penglibatan saya dalam politik berjalan macam biasa. Peranan saya sebagai ahli parlimen, cuma ada ketika ada pertembungan dari segi masa lah. Itu saya terpaksa rujuk kepada pihak mahkamah. Macam di Ceni baru ni, saya cuma minta sehari saja pelepasan. Lim Guang Eng dapat 1 bulan. 1 hari pun dia nak pertikaikan. Tapi bila saya kata Lim Guang Eng masa kes dia dapat sebulan, baru dia mereka senyap. Takkan 1 hari tak boleh dibenarkan, sebab saya terlibat dalam proses amalan demokrasi. Bukan saya bercuti ke apa, bukan saya tak hormat mahkamah. Saya menghormati proses perlembagaan kita. Mahkamah juga sebahagian dari perlembagaan. Pilihan raya kecil pun sebahagian daripada perlembagaan. Jadi itu mesti diiktiraf juga. Maknanya bukan maknanya masa saya di mahkamah, tapi masa saya untuk menjalani tanggungjawab saya sebagai rakyat, sebagai pemimpin yang ditentukan oleh perlembagaan Malaysia. Ya, dalam kes mahkamah Datuk Seri ingin saya buat analogi di Israel. Selama setahun 3 kali pilihan raya tak dapat dibentuk kerajaan, tapi akhirnya bulan Mei lepas parti Likud dengan Blue and White berjaya bentuk kerajaan. Kerana selama ni Netanyahu yang juga menghadapi kes mahkamah bertegas mengatakan bahawa kalau nak bentuk kerajaan coalition, kes mahkamah beliau hendak dihapuskan. Itu sebab tu ada masalah. Jadi dalam hal ini, apabila UMNO bersama-sama Perikatan Nasional, ada tak perjanjian tentang kes-kes mahkamah Datuk Seri ataupun Datuk Zahid? Tak ada apa-apa. Maknanya kes itu berasingan dengan politik. Dan saya tidak minta digugurkan kes itu. Melainkan dalam kes dalam soal Lim Guan Eng digugurkan lepas 30 saksi. Digugurkan. Jadi dia tidak menjalani proses mahkamah. Digugurkan sebab Peguam Negara sendiri mengakui dia dilantik atas pentinggaman politik. Dia sendiri buat kenyataan itu. Jadi kali pertama dalam sejarah kita, institusi Peguam Negara itu dilihat oleh penyandang itu sebagai pelantikan politik. Tak pernah pun. Jadi berbeza dengan ini, saya sanggup melalui proses mahkamah. Mudah-mudahan kebenaran dan pembuktiannya akan membersihkan nama saya. Saya harap pada keadilan di mahkamah. Jangan ada faktor politik dalam mahkamah, penentuan mahkamah. Ya, tapi itu dia katakan kadang-kala rakyat ataupun ahli politik pembangkang mereka memutarbelitkan perkara ini. Dia memutarbelitkan perkara ini sebab dia nak keputusannya memihak pada dia. Kalau memihak pada dia, mahkamah adil. Kalau tidak, mahkamah tidak adil. Tapi bila sampai kes Lim Guan Eng ditarik balik dan banyak kes-kes pemimpin dia digugurkan ataupun tidak diteruskan pendakwaan, tak pun sedap. Bila sampai pada orang UMNO, tak boleh. Ini orang kata double standard ataupun hipokrisi yang mereka perlihatkan. Ini saya dah jawab dalam saya punya posting-posting saya. Saya dah buat perbandingan satu persatu. Jadi apa yang UMNO harus lakukan bila melihat suasana seperti ini supaya ia tidak mengganggu motivasi ataupun keazaman untuk berhadapan dengan pesaing politik dalam pilihan raya akan datang? Bagaimanakah strategi yang terbaik supaya dapat mengubah persepsi yang berlaku di peringkat akar umbi, di peringkat pengundi, supaya mereka boleh bezakan di antara apa yang sedang berlaku dengan konteks politik? Bagaimana untuk sekali lagi ketepikan emosi dan juga cuba melihat sesuatu itu dalam ruang keadilan? Yalah, kita kena tengok pada fakta tu ya. Dalam mahkamah tu kita tengok pada evidence ya. Dan proses di mahkamah tu mesti dikaitkan dengan undang-undang. Jadi kita mesti faham ya, undang-undang dan evidence ya. Bukan soal persepsi ya. Bukan soal tomahan dan sebagainya. Sebab kalau kita berdasarkan pada tomahan, so ini bererti bahawa kita ni telah diadili oleh the court of public opinion.
Dan court of public opinion ni boleh dimanipulasi oleh pemimpin, oleh orang politik kan. Dan salah satu daripada kegemaran ni lakukan ialah branding. Jadi mereka dah brand ya pencuri, dia dah brand awal-awal. Padahal evidence dia dalam mahkamah belum conclude lagi kan. Tapi dia dah buat branding. Jadi inilah yang bahayanya, sebab kalau buat branding macam ini, maknanya you are being tried by the court of public opinion. Ini tak adil. Ini bukan keadilan dalam pada hakikatnya dalam sistem yang kita anuti. Ini bukan keadilan. Sri, kalau kita perhatikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan adalah mungkin banyak faktor mempengaruhinya, tapi dua yang jelas adalah terus bercakap tentang soal pengganti, successor, dan juga soal komunikasi yang berbeza-beza. Adakah itu sedang dihadapi oleh Perikatan Nasional? Tidak seberat PH. Sebab PH ni dia bermula dengan mindset. Mindset ni nak menyalahkan saya dan kerajaan BN. Itu yang sebenarnya yang menyebabkan dia gagal. Sebab bila dia dapat mandat, dia sepatutnya mentadbir negara dan menunjukkan pada rakyat bahawa dia lebih baik pada BN. Dia boleh melakukan perkara-perkara yang merupakan perubahan yang lebih baik. Dia menjanjikan Malaysia baru dan sebagainya, macam-macam kan. Tapi dalam mindsetnya, nak salahkan Najib. Sehingga kan ada orang buat lagu kan, salah Najib, semua salah Najib. Tak gosok gigi pun salah Najib. Hilang kunci kereta pun salah Najib. Jadi dari bahan ketawa kan. Itu yang jadi masalah bagi kerajaan ni. Jadi tapi sekarang ni dalam dan menteri-menteri dia bila dalam pembangkang lain, bila jadi mentadbir negara lain. Bila mereka cakap merapu, merepek macam tu, lama kelamaan ialah keyakinan rakyat pada kerajaan PH pun mosot. Sebab tu asyik kalah pilihan raya kecil. Dan bila dah kalah pilihan raya kecil, dia punya ikatan politik mereka pun rapuh. Datuk Seri, saya lama cuba memikirkan kenapa fenomena bosku ini begitu mendapat perhatian. Jadi bila Datuk Seri cakap tentang Kerajaan Pakatan Harapan, bagi saya, teori saya, kenapa bosku itu begitu popular adalah 22 bulan rakyat dalam Kerajaan Pakatan Harapan, mereka melihat satu kerajaan yang tidak cekap, inkompeten. Jadi mereka memerlukan seseorang. Jadi itu sebab tu saya lah, tak tahulah Datuk Seri setuju tak setuju, kenapa fenomena bosku dikatakan melonjak sehingga ke hari ini. Dan soalan ini saya terpaksa tanya juga walaupun tidak dibincangkan sebelum ini. Are you making a comeback? Saya lihat bahawa ialah selain daripada faktor yang Prof sebut tadi kan, saya juga fikirkan bahawa ada elemen penginayaan, kezaliman bila mereka buat tindakan yang keterlaluan. Maka rakyat bersimpati pada saya kan. Mereka tengok tindak tanduk mereka tu betul-betul bukan soal kebenaran, tetapi betul-betul nak mengenakan, betul-betul nak mendera, betul-betul nak membuat sesuatu mengaibkan. Jadi bila dah sampai ke peringkat keterlaluan tu, rakyat marah. Rakyat kata ini tak patut dilakukan ya. Tak patut dilakukan sampai menggeledah rumah mak saya, isteri pada Perdana Menteri yang kedua. Ya. Pun tidak terlepas dan sebagainya. Anak-anak saya dan sebagainya. Sampai peringkat yang yalah terlalu zalim sangat. Jadi bila sampai pada itu dan mereka lihat bahawa bila timbul dalam mahkamah, mereka lihat pada evidence sebagainya, mereka timbul perasaan simpati pada saya. Jadi saya setujulah satu aspek tu satu, tapi aspek sikap mereka tu nak balas dendam sampai ke peringkat keterlaluan. Jadi rakyat orang kata this is too much. Jadi sebab itulah ada reaksi simpati
yang saya sendiri tak duga sama sekali. Saya tak fikir akan berlaku fenomena POSCO ni. Adakah fenomena itu akan digunakan sebagai satu alat kempen pemasaran penjenamaan dalam pilihan raya akan datang, Datuk Seri? POSCO dia dengan sendirinya, saya bukan rancang, dia menjadi di peringkat grassroots dan sebenarnya kalau dia sebut-sebut malu apa POSCO sebagainya, dia macam ya serentak dengan sokong pada BN jugalah. Dia tak ada sesuatu yang berlainan, tetapi dia boleh complement BN. 22 bulan sebagai pembangkang, apa yang sebenarnya dipelajari oleh Barisan Nasional supaya tidak diulang dalam pilihan raya akan datang? Adakah Barisan Nasional sudah berubah sepenuhnya? Boleh memberikan keyakinan, kepercayaan kepada pengundi di luar bahawa Barisan Nasional yang anda lihat ini adalah berbeza, supaya tidak lahir defisit kepercayaan dan meyakinkan bahawa Barisan Nasional inilah yang sepatutnya mengemudi jika tidak ada Perikatan Nasional, tapi inilah formula baru, satu tawaran baru, a new deal for Malaysia to make Malaysia greater than before. Adakah Barisan Nasional sudah bersedia untuk menyalurkan mesej tersebut kepada pengundi? Ada satu hikmah kekalahan kita. Mereka boleh banding zaman BN dan zaman PH. Ya, sebab itulah ungkapan yang paling popular, antara yang paling popular dalam media sosial adalah kami rindu zaman BN. Jadi maknanya itu dah ada dari segi sentimen. Sekarang ni mereka dah tahu BN lebih baik. Cuma pada saya BN masih ada ruang yang perlu ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi, supaya kita sedar bahawa kita perlu menunjukkan tahap kebolehan, kompetensi yang Prof sebut tadi jauh lebih tinggi daripada PH, supaya keyakinan rakyat tu berada di tahap yang lebih tinggi lagi. Adakah pemilihan calon akan berbeza? Dia kena buat perubahan jugalah. Salah satu ialah untuk memilih pemimpin yang mewakili generasi baru untuk ditampil ke hadapan, diberi tempat, tapi mereka ni mestilah ada kebolehan dan mereka ni mestilah melalui proses peningkatan ataupun kenaikan. Dia kalau terlalu mendadak sangat pun jadi dia belum bersedia lagi lah untuk menjandang jawatan yang lebih tinggi. Kita sudah sampai hampir Satu lagi nak tanya. Satu lagi, okey. Kita kena tanya macam mana pun. Ada satu pasukan tu menunggu 30 tahun untuk menang, Datuk Seri. Tapi kita sebagai penyokong Manchester United pasti menghormati kemenangan mereka. Ialah 30 tahun Liverpool menunggu untuk menang dan akhirnya menang. Jadi mungkin ada pesanan kepada penyokong Liverpool dan juga kepada penyokong Manchester United kita. Pada Liverpool, saya tengok penyokong Liverpool ni setia juga. Ya. Mereka tunggu lama. Termasuk anak saya. Anak perempuan saya, dia memang fanatik Liverpool. Dia tak pernah dia pernah selalu sebut saya, Liverpool is the team of the future, dia kata. Lama dulu sebut, tapi akhirnya sampai juga. Maknanya satu pengajaran, maknanya kalau kita setia dan kita committed, akhirnya kita boleh berjaya juga. Itu satu pada kita. Dan pada MU, bila kita tak jadi juara lagi, kita kena susun rombak balik, susun semula supaya kita dapat probably the winning strategy, winning formula. Jadi MU ni macam BN lah sekarang ni. Dia kena pilih the winning strategy, the winning formula. Sebab mereka tahu bahawa pengundi tahu bahawa BN inilah mereka tahu ialah yang terbaik sebenarnya. Tapi mereka nak lihat bahawa kita benar-benar dapat membentuk satu pasukan yang betul-betul meyakinkan rakyat. Ini yang paling pokok sekali. Ya, terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa. Kami cuba mencongkel pengalaman, isi hati, apa yang terbuku. Kerana apa yang kami perhatikan dalam banyak ranjau yang Datuk Seri lalui, tapi Datuk Seri tetap dikatakan bersahaja. Bab kata orang putih itu cool saja. Tapi soalan
tentang making a comeback tu Datuk Seri tak jawab, tapi tak mengapa lah. Okay. Ya, silakan. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih Datuk Seri lagi sekali kerana meluangkan masa setiasa sibuk termasuk baru pulang daripada sini. Kami hargai masa tersebut dan juga kepada penonton. Terima kasih.